dalam ilmu hadis tidak pernah diraguilah Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Begitu juga dalam ilmu-ilmu lain. Dalam tasawuf, kedudukan dia sebagai mursyid diakui oleh tokoh-tokoh tasawuf yang lain. Maknanya ni kalau zaman dulu orang kata seorang yang boleh menguasai ilmu ilmain, ilmu haqiqah dengan ilmu zahir, ini antara tokohnya. Ilmu zahir dan juga ilmu batin. Dua-dua dia boleh menguasai. Dua-dua dia menjadi imam. Dan seorang tokoh yang memang disanjung tinggilah oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Sama ada orang mazhab lain, mazhab Syafi'i ke Hanafi ke apa-apa, ataupun orang daripada aliran tasawuf yang tak sama dengan dia. Tasawuf, orang kata tasawuf tarekat Naqsyabandi ke tarekat Alawiyah ke apa-apa tarekat yang lain yang tak sama dengan tarekat dengan dia, tetap menyanjung dia sebagai seorang tokoh tasawuf yang besar. Tapi umurnya tak panjang. Walaupun umurnya tak panjang, tapi khidmatnya kepada agama terlalu panjang. Dia telah melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan yang cukup ramai yang menyambung legasi keilmuan dia. Kalau di Indonesia tu kiai-kiai tu yang belajar di Mekah boleh dikatakan keseluruhan adalah murid-murid kepada dia. Begitu juga yang berada di Malaysia, beberapa orang tokoh menjadi anak murid kepada Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia ni daripada kecil lagi telah menonjol jika nak dibandingkan dengan orang lain. Saya dapat satu cerita daripada bekas anak murid dia. Dia kata Syekh Muhammad Alawi Maliki ni ketika mana wafatnya ayahanda dia, Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki, waktu tu umur dia baru belasan tahun. Jadi pada waktu tu anak-anak murid kanang kepada ayah dia ni minta supaya dia ganti tempat ayah dia tu. Ayah dia ada satu tempat dalam Masjidil Haram. Di tiang tu memang keluarga Al-Maliki yang itulah yang mengajar di situ daripada keturunan dia tu, daripada hak atas tu. Dan kerana dia ni keluarga yang terkenal dengan agama, terkenal dengan kepimpinan agama, dan dia adalah daripada keluarga ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragui lah. Ini ahli baitin Nabi yang disah oleh pusat-pusat pengumpulan nasab keluarga Nabi di seluruh dunia, pusat-pusat yang muktabar lah. Keluarga dia ni terkenal, keluarga Al-Maliki ni terkenal sebagai keluarga ilmu, keluarga amal, keluarga warak. Makna kepimpinan dari sudut keagamaan tu terlalu menonjol pada keluarga dia ni. Kerana itulah keluarga dia ni digelar dengan gelaran As-Sayyid. Dia zuriat Nabi ni ada dua gelaran dia, satunya Sayyid, satunya Syarif. Sayyid, satunya Syarif. Ini penggunaan di seluruh dunia Islam lah. Antaranya di Malaysia kita, di tempat-tempat lain. Sayyid dengan Syarif. Sayyid kebiasaannya dipakaikan kepada keluarga yang menonjol dengan kepimpinan keagamaan. Dan Syarif pula biasanya pada keluarga Ahlul Baitin Nabi yang menonjol dalam kepimpinan politik. Politik. Ataupun tak menonjol dalam mana-mana aspek. Biasa je, itu biasanya Syarif. Kalau Sayyid, kita akan fahamlah bahawa dia ni adalah daripada keturunan yang menonjol dalam kepimpinan agama. Kerana keturunan Sayyidina Husain, zuriat Nabi ni ada dua. Satu Sayyidina Hasan, satu Sayyidina Husain. Dua tu je, yang lain tak ada zuriat. Kerana dua keturunan ni, kerana keturunan Sayyidina Husain tu lebih menonjol dalam kepimpinan agama. Kalau kita tengok keturunan Husain ni, ayah wali, anak wali, cucu wali, cicit wali, ayah ulama, anak ulama, cucu ulama, cicit ulama. Ramai di kalangan para ulama, ramai di kalangan para aulia, sampai ke peringkat setengah pihak kata Sayyid itu adalah gelaran yang digunakan untuk keturunan Husain. Manakala hak Hasan pula, hak bahagian ulama, hak bahagian wali ni jarang-jarang ada, bukan tak ada, jarang-jarang. Kebiasaannya mereka lebih menonjol dalam kepimpinan politik. Kebiasaannya. Kerana itu setengah daripada ulama dia kata Syarif itu adalah keturunan Hasan. Nah, tapi yang sebenarnya
gelaran Syarif dan juga Sayyid itu merujuk kepada kepimpinan agama tu. Kepimpinan agama ataupun kepimpinan politik ataupun tak ada pimpin apa-apa. Bukan merujuk kepada zuriat Hasan dan juga zuriat Husain. Jadi antara Hasan dengan Husain ni disebut oleh Imam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Dia kata seumpama Al-Mahdi Al-Muntazar, seumpama dia kata seumpama keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim ada dua orang anak yang melahirkan keturunan, satunya Ismail, satunya Ismail alaihi salam, satunya Sayyidina Ishaq alaihi salam. Jadi kalau kita tengok pula sekali lagi. Kalau kita tengok keturunan Ishaq, Nabi, anak Nabi, ayah Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi, beratah Nabi kot tu. Tapi keturunan Ismail ni jarang-jarang dia Nabi. Jarang-jarang saja Nabi. Tapi Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad, mari daripada keturunan Ismail. Maka begitulah juga keturunan Nabi kita, Hasan dan juga Husain. Kalau yang Husain tu kebiasaannya wali, kebiasaannya ulama. Dia lebih menonjol di situ. Ada juga yang biasa tu ada juga. Tapi kalau zaman dulu keturunan Husain ni memang terkenal. Kalau kita tengok orang kata Sadah Ba'alawi yang di Tarim tu kita boleh tengok. Ayah aling, anak aling, cucu aling, cicit aling. Hok dak aling tu ada juga, tapi dak ramai mana, dak ramai mana. Keturunan Husain ni ramai di kalangan para aulia, ramai di kalangan para ulama. Tapi wali yang paling hebatnya, paling besarnya mari daripada keturunan Hasan. Hasan ni jarang-jarang. Ini orang panggil keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balance Oh ni maknanya ramai Nabi, Nabi terakhir mari daripada yang ni. Oh ni maknanya ramai wali, wali yang terakhir mari daripada yang ni. Jadi Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ni dia berketurunan Sayyidina Hasan. Tapi dia juga digelar sebagai As-Sayyid. Sebab apa? Sebab keluarga dia tu terkenal dengan kepimpinan keagamaan. Dan sekarang ini orang kata keilmuan dia diteruskan oleh anak dia, Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada diceritakan. Sejauh mana kebenaran tak tahulah. Toki Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ni nama Sayyid Abbas Al-Maliki. Dia tak boleh anak. Dan banyaklah dengan berobat ni untuk nak dapatkan anak. Akhir sekali datang seorang Habib daripada Yaman. Zaman dia ni beratus tahun yang lepas lah. Habib di zaman dia daripada Yaman mari dan dia minta doa daripada Habib itu. Habib tu saya tak ingat dah nama apa. Kemudian Habib tu kata ginilah, kalau boleh anak kayak gini bagi nama dia Alawi. Kemudian Alawi tu boleh anak, bagi anak dia seorang nama Muhammad. Jadi makna nama dia ni dah disebut zaman toki dia lah lagi. Makna seorang tokoh yang kita kata berita gembira tentang dia tu telah disebut sebelum daripada kelahiran dia dan sebelum daripada kelahiran ayah dia. Menunjukkan orang ni bukan orang biasa-biasalah, orang yang luar biasa. Ketika mana dia meninggal, kalau kita tengok Tok Guru ni Aziz dulu masa dia meninggal ramai orang hadir kan. Ini menunjukkan kepada kedudukan seseorang. Mudah-mudahan orang kata petunjuk itu petunjuk yang benar. Kita tak tahu hak benar sungguh tu, kita tak tahu. Kita harap ajalah. Kalau kita tengok masa kewafatan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki tu, makna tak salah lah kalau kita kata 5, 6 ataupun 7, 8 kali ganda daripada orang yang hadir masa ziarah Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz tu. Dan dia antara orang yang jasadnya tidak hancur. Di Mekah tu, di perkuburan Ma'la tu, makna setelah berlalu beberapa tahun dia akan gali semula untuk diletak mayat lain di situ. Tapi gali kubur dia tak hancur. Kambuh. Gali pula untuk kali kedua beberapa tahun masih lagi tak hancur. Makna kuku dia panjang, rambut dia semakin panjang, seakan-akan macam orang hidup. Anak murid dia cerita dia daripada muda, daripada kecil dilatih oleh ayah dia. 2 jam sebelum subuh tu bangun dah untuk sembahyang tahajud. Dan dia latih anak-anak murid dia pula 1 jam sebelum subuh sembahyang tahajud. Maka ini bukan tokoh yang biasa-biasa, tokoh yang hebat. Mudah-mudahan kita juga termasuk salah seorang daripada orang yang dihimpunkan bersama-sama dengan dia. Dan saya alhamdulillah berpeluang
Peluk dia sekali, alhamdulillah. Peluk dia sekali. Dan kawan saya belakang peluk juga dia. Lepas tu ada orang lain pula nak peluk dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nak peluk, alhamdulillah. Dan lah sekali maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang untuk nak peluk dia. Mudah-mudahan bersentuhnya kita dengan dia tu ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kata ilmu dia kita dapat manfaatkan, dan kehidupan dia kita boleh jadikan sebagai contoh, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan orang yang akan dihimpunkan bersama-sama dengan dia. Sebab Nabi kata al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu dia akan dihimpunkan bersama-sama dengan orang yang dia sayang. Kita sayang kepada Syekh Muhammad Alawiyil Maliki, mudah-mudahan dia juga sayang kepada kita dan pandang kepada kita. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Jadi itu sedikit pengenalan tentang Syekh Muhammad bin Alawiyil Maliki. Jadi kitab ni sebenarnya dia membicarakan tentang beberapa isu yang hangat di kalangan penuntut-penuntut ilmu yang ditimbulkan oleh rakan-rakan kita, saudara kita juga, golongan as-salafiyah al-wahabiyah. Ini antara orang yang disyirikkan oleh mereka-mereka yang terpengaruh dengan fahaman salafiyah al-wahabiyah. Ini memang rapaknya begini, sebagai penyembah kubur, wala'iyadzubillah. Nampak mana pemikiran dia dimasuki oleh virus, yang mana virus tu bila dimasuk banyak benda yang dia tak boleh nampak dengan jelas. Otaknya jadi tu tupu, sehingga dia nak beza antara selipar dengan lambang selipar. Selipar dengan lambang selipar pun nak beza dah. Apatah lagi nak beza antara baca qasidah tepi kubur dengan sembah kubur. Jauh sangat-sangat. Selipar dengan lambang selipar nak beza dah. Makna orang pakai lambang selipar, dia kata orang pakai selipar atas kepala. Orang dak cerdik, dia kata pakai selipar atas kepala. Seakan-akan bila buat lambang selipar jadi selipar selalu dah. Hok gini kalau mari rumah kita tulis je T-O, kemudian silalah minum. Mana minum hok ni je, dah je minum air. Bukan begitu maksud dia, nak khabar bahawa kefahaman tu jadi tupu. Kerana apa? Kerana penuh dengan buruk sangka, khususnya kepada tokoh-tokoh besar di kalangan para ulama yang terdiri daripada al-Asy'ariyah dan juga al-Maturidiyah. Begitu juga sadatuna as-sufiyah, penghulu-penghulu kita di kalangan orang-orang sufi. Banyak isu, antaranya tentang dakwaan akidah salaf. Dia jelas ini akidah salaf tu siapa? Tentang isu Tuhan beristiwa atas aras. Ada satu tu orang nak khabar dahsyat dalam Facebook, saya terbaca dulu. Lah ni saya tak apa tengok dah Facebook lah ni. Kalau dulu beraya juga tengok Facebook. Tapi akhir-akhir rasanya banyak masa habis kerana Facebook. Kadang-kadang tak tidur kerana Facebook. Satu ketika saya tengok ada budak puang dengan kawan-kawan hidup baloh tentang ayat istiwa ni. Tentang ayat istiwa, Tuhan beristiwa atas arah ni. Jadi hidup baloh, seorang tu kata Tuhan duduk atas arah, Tuhan istiwa atas arah. Orang ni pula kata Tuhan dak istiwa atas arah. Orang ni kata kita kena yakin kepada Quran. Ulama dak maksum. Macam-macam pesenglah. Orang ni pula balas kalau gitu mung tu maksum. Kemudian ada seorang tu dia tulis, walau bagaimanapun aku tetap yakin bahawa Tuhan aku itu bersiwak di atas aras. Kawan dia pun tulis, bersiwak makna bersugi bang. Maknanya antara siwak dengan bersiwak dengan beristiwa tu dah nak beza lagi. Tapi ada hati nak mengupas sesuatu yang para ulama pun tak berani nak masuk. Ini nak khabar rosaknya pemikiran kita. Rosaknya pemikiran kita kalau tidak, orang kata kalau jumpa dengan orang-orang yang seumpama ini. Wala'iyadzubillah. Baik. Jadi kita pergilah kepada tajuk yang pertama, pegangan ahli haq adalah akidah salafuna as-salih. Ya Allah, iqra. Baca seorang. Ini mukaddimah je ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum pada tu siapakah yang dimaksudkan dengan ahli haq? Al-haq maknanya kebenaran. Ahli haq maksudnya pendokong kepada kebenaran. Kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang datang daripada Allah, datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diwarisi kepada para sahabat dan diperturunkan kepada generasi yang berikutnya sampai kepada zaman kita, sampai ke akhir zaman. Itu orang panggil orang yang
mendokong kebenaran, bukan daripada kita direct kepada baginda Nabi. Sebab tengah-tengah tu kita terdedah kepada kefahaman yang mungkin kefahaman yang salah. Orang kata hadis Nabi Al-Quran itu maksum, tapi kita kena ingat kefahaman kita tak maksum. Jangan kita rasa kefahaman kita tu dah mewakili ayat Al-Quran dan hadis tadi. Kefahaman ahlul haq yang warisi kefahaman daripada Nabi, Nabi bagi kefahaman kepada sahabat, sahabat bagi kefahaman tabi'in, atba' sehinggalah ke zaman-zaman yang berikutnya. Taib. Dan salafun salih, bila sebut salafun salih, bukan semua salaf. Salaf yang salih, salah yang ikut baginda Nabi. Bila dimaksudkan dengan salaf ialah orang kata golongan yang hidup 3 kurun pertama Islam. Setengah daripada ulama kata golongan yang hidup sebelum daripada kurun kelima Islam. Tapi yang masyhurnya kurun ketiga Islam lah. Di kalangan sahabat, tabi'in dan juga atba'u at-tabi'in. Dan juga generasi yang apa orang panggil generasi yang sempat hidup bersama-sama dengan mereka. Yang dikira oleh para ulama 300 tahun. Yang mana berakhir pada tahun 310 Hijrah. Sebab hadis yang Nabi kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum tu Nabi ungkap pada tahun ke-10 Hijrah. Taib. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi ad-darain amin ya rabbal alamin. Segala pegangan ahlul haq adalah akidah as-salafus salih. Segala pujian hanya milik Allah kerana kesempurnaannya adalah kesempurnaan sejati. Kesempurnaan sejati maknanya kesempurnaan li dzatih. Dengan makna tidak ada yang menyempurnakan Allah. Allah dah sempurna daripada azali lagi dah. Allah sempurna, bukan disempurnakan oleh sesuatu yang lain. Dia suci dari apa-apa batasan dan bebas dari sebarang ikatan. Batasan tempat dan juga batasan waktu. Allah Subhanahu Wa Taala suci daripada batasan tempat. Yang ada batasan tempat itulah yang dimaksudkan dengan jisim ataupun dimaksudkan dengan jirim. Batasan tempat saya di mana? Ni ujung ni sampai ke ujung ni, atas sampai ke bawah. Ada benda tokok, benda yang memenuhi ruang. Begitu juga batasan waktu, ada permulaan. Saya beranak tahun 1972 sebagai contoh ni. Itu batasan. Kek gi meninggal tak tahulah tahun berapa. Mudah-mudahan biadanglah 60 tahun lebih, mudah-mudahan. Setiap sifat yang dimiliki makhluk seperti ilmu hayah, sama', basar, kalam hingga sifat wujud sebenarnya adalah kurniaan yang semestinya tak sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kita adalah daripada jenis a'ra', sifat-sifat Allah adalah sifat kesempurnaan. Dialah pemilik dan pengurusnya yang sebenar. Setiap kesempurnaan di dalam alam ini adalah kepunyaannya. Jika sepotong tulisan yang cantik dan sebuah alatan yang canggih dapat menjelaskan kemahiran dan ketelitian penulis atau perekanya, maka semua yang ada di alam ini merupakan lidah-lidah pujian yang menyatakan ketelitian, kekuasaan dan keilmuan pencipta yang maha tinggi. Kerana itulah ahlillah, semakin dia merenung kepada alam, semakin dia nampak akan keunikan alam, semakin dia nampak akan kehebatan Tuhan. Ini sebab kenapa kita disuruh merenung kepada alam. Antaranya merenung kepada keunikan yang ada pada dia tu, kejadian dia tu. Sehingga nanti kita akan nampak mustahil ianya ada dengan sendiri. Pasti ada yang mencipta dia. Pasti yang mencipta dia tu yang maha mengetahui, yang maha hebat, yang maha agung. Selama mana kita nampak keunikan suatu ciptaan, semestinya kita akan nampak keagungan, kehebatan pencipta dia. Ya Allah. Setiap makhluk sebenarnya tidak berhak menerima sebarang pujian kerana ia tidak memiliki kesempurnaan yang sebegini. Ia bukan sumber kesempurnaan, bukan pengurnian nikmat dan pentadbir alam. Maknanya kalaulah orang puji kereta tak senyum. Faham tak? Orang puji kereta tak senyum. Kalau kereta senyum tembor kan. Orang puji kereta tuang dia senyum. Jadi kalau orang puji kita, jangan syok kepada diri kita. Itu yang kita sebut
lillah, segala puji-pujian itu milik Allah. Kalau orang puji kita dua keadaan. Sama ada pujian dia tu menepati dengan kita. Dia kata kita baik sungguh. Dia kata kita warak sungguh. Waktu tu kita kena puji Allah. Kita kena kata bahawa segala puji-pujian itu milik Allah yang telah menzahirkan kebaikan aku dan telah menutup akan keaiban aku. Sedangkan keaiban aku lebih banyak daripada kebaikan aku. Seandainya orang puji kita tu benda yang tak menepati dengan kita, dia kata waraknya ustaz, padahal tak warak pun. Baiknya ustaz, tak baik macam mana pun. Dia puji kita ya. Maka waktu tu kita kena ingat, kita kena kata Allahumma ya Allah la tu'akhidni mimma yaqulun. Wahai Tuhan, jangan engkau kenakan hukuman kepada aku terhadap apa yang dia kata. Sebab bukan aku dakwa, dia pandai-pandai kata. Kemudian warzuqni khairan mimma yazunnun la tu'akhidni mimma yaqulun. Allahumma la tu'akhidni mimma yaqulun. Allahu Akbar. Dok mari ingat doa yang diketengahkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tu. Warzuqni khairan mimma yazunnun, dan kurniakanlah kepada aku sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia sangka. Dia sangka baik kepada aku, bukan aku tambah, aku nak yang tu. Aku nak lebih baik daripada tu. Tapi jangan kau kenakan apa-apa hukuman kepada aku, sebab bukan aku yang dakwa, dia yang kata. Ya Allah. Sesiapa sahaja yang rasa berbesar hati dengan nikmat kurniaan Allah secara tabi'inya, hatinya akan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya sebagai pengurnia. Di dalam syukur ada makna mengiktiraf kesempurnaan pengurnia dan kedudukannya sebagai pemberi, Iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Pengiktirafan ini menuntut agar sesuatu nikmat hanya digunakan pada jalan yang diredainya sahaja. Menggunakannya pada tempat yang dibenci adalah satu bentuk kekufuran kepada pengurnia nikmat dan nikmat itu sendiri. Di samping itu, di dalamnya juga ada makna ta'zim dan kasih. Kedua-duanya mempunyai beberapa tingkat dan yang paling tinggi berupa sembah. Tiada yang berhak menerima sembahan melainkan pengurnia nikmat yang maha tinggi, kerana dia sahaja pengurnia yang sebenar. Taib. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa kasih begitu juga ta'zim dia ada tingkatan dia. Kasih kepada sesuatu, begitu juga ta'zim kepada sesuatu, dia ada tingkatan dia. Oh, okey. Okey, sekejap. Okey. Hak yang tak boleh kita kasih, hak yang tak boleh kita ta'zim, tak boleh kita bagi kepada manusia, itu dia peringkat yang tertinggi. Kasih dan ta'zim peringkat tertinggi ini nama dia sembah. Hak tu yang tak boleh kita bagi kepada yang lain. Hak bawah daripada tu tak ada masalah. Selama mana kita tak sembah seseorang itu, selama mana kita mentakzimkan dia, lebih-lebih lagi kerana dia ditakzimkan oleh Allah, kita sayang kepada dia kerana dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, selama mana kita tak sembah dia, selama itulah kita telah melakukan sesuatu yang amat diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalam hadis Nabi larang kita puji dia. Nabi kata la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam atau kama qala Rasulullah. Jangan kamu puji aku seumpama pujian Nasrani kepada Isa ibn Maryam, iaitulah puji sampai kepada peringkat kita mengetengahkan dia tu sebagai Tuhan, sehingga kita menuhankan dia. Dan tidak ada seorang pun di kalangan orang yang beriman yang menuhankan baginda Nabi dan juga para auliaillah. Dan tidak ada seorang pun di kalangan orang yang beriman yang sampai ke peringkat cinta dia, sampai peringkat sembah kepada Nabi dan juga para wali. Tapi kerana buruk sangka kepada sesama Islam, maka sebilangan daripada rakan-rakan kita yang terpengaruh dengan pemikiran Salafiyah Wahabiyah mensyirikkan para ulama yang memuji-muji baginda Nabi, yang menzahirkan kecintaan dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan ini telah menjadi sembah.
Ini kita kata antara puji dengan sembah dia tak boleh nak beza. Jadi tupuh habis. Bila masuk virus tu jadi tupuh habis. Baik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ayat ni menjelaskan bahawa orang yang beriman dia tidak akan bagi puji yang tertinggi itu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna dia tak akan menyembah kepada selain daripada Allah. Kalau dia sembah kepada selain daripada Allah, maknanya dia bukan orang yang beriman. Ni orang tokoh ulama besar, ibadatnya kuat, anak muridnya ramai. Tiba-tiba dituduh sebagai musyrik. Sebab apa? Sebab sembah kepada Nabi, sembah kepada para wali. Wala'iyadzubillah. Dengan kata-kata yang dia tidak dapat faham, dengan erti kata yang sebenar. Patutnya kalau tak faham, tanyalah orang. Nanti orang boleh jelaskanlah makna yang dimaksudkan. Tapi tidak. Semata-mata tengok dalam YouTube, semata-mata dengar sepatah dua patah, terus dihukum. Ini sesat, ini syirik, ini bid'ah, ini kafir dan sebagainya. Wala'iyadzubillah. Baik. Ada dalam kalangan manusia yang menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan. Mereka mencintainya seperti cinta kepada Allah, sedangkan orang yang beriman amat mengasihi Allah. Firman Allah, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Tidak menunjukkan Allah melarang orang mukmin mengasihi para kekasihnya. Tegahan di sini hanya merujuk kepada sikap melampau dengan memberikan kasih tingkatan tertinggi kepada mereka. Seterusnya menyamakan antara Allah dan makhluk dalam pemilikan tingkatan ini yang sebenarnya adalah milik Allah sahaja. Kalau kita tengok cerita Hindustan, orang Terengganu panggil cerita keling. Tengok kalau dia kasih ke mana. Akhir sekali kasih dia tu dia kata dewa dia. Makna kediam sekali kemuncaknya dia sembah. Itulah dewa dia, itulah sembahyang dia. Ini nak khabar bahawa cinta yang tertinggi maknanya sembah. Itu tak boleh kita bagi kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Dan orang yang mukmin yang ada dalam hati dia iman, dia tak akan bagi cinta itu melainkan hanya kepada Allah. Dia tak bagi cinta itu kepada Rasulullah. Cinta dia kepada Rasulullah bukan seumpama sembah dia akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita bagi cinta kita kepada Rasulullah, kita tak akan sembah Rasulullah seandainya ada iman dalam hati kita. Jadi setengah rakan-rakan kita ni dia takut benda yang tak sepuluhnya, dia takut. Dia sendiri yang reka hatu tu. Kemudian dia takutkan kita dengan hatu tu. Kita tak takut apa pun, akhir sekali dia kata dengan kita pun dia kata hatu. Jadi inilah yang berlaku. Ini yang Syekh Muhammad Alawi Maliki buat kitab ni, antara sebabnya. Baik. Tiada yang berhak menerimanya, begitu juga rasa takut tertinggi kecuali dia. Kasih hamba kepada Tuhan adalah semata-mata kasih kepadanya, manakala kasih kepada kekasih Allah pula bukan semata-mata kasih kepada batang tubuh mereka, tetapi kerana Allah mengasihi mereka. Maknanya kalau Tuhan tak sayang mereka, kita tak sayang kepada mereka. Kalau Tuhan tak sayang mereka, kita tak akan tawassul dengan mereka. Sebab apa kita tawassul mereka? Sebab apa kita mengharapkan keberkatan daripada mereka? Sebab kita mengharapkan kasih sayang daripada Tuhan dengan cara kita sayang kepada orang yang disayangi oleh Tuhan. Bukan kita sembah. Ya Allah. Kita tidak akan mengasihi mereka jika mereka tidak dikasihi Allah terlebih dahulu. Dari sini nyata perbezaan antara sembah dan semata-mata kasih atau ta'zim, kerana terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-duanya. Mereka yang menghampirkan diri kepada Allah dengan menyembah yang lain menerusi firman Allah, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami menyembah mereka melainkan untuk menghampirkan diri kepada Allah. Jadi ayat inilah biasanya digunakan untuk nak mensyirikkan orang yang bertawassul. Kerana dia kata orang tawassul ni sama macam ke orang musyrikin Mekah dari sudut menjadikan wasilah untuk nak minta sesuatu daripada Allah. Seperti mana orang musyrikin Mekah bertawassul dengan berhala, maka begitulah orang-orang sufi ini ataupun Asy'ariyah dan Maturidiyah ini dia bertawassul dengan
dengan orang-orang yang soleh. Cuma beza waktu bahala waktu orang soleh. Sama-sama bertawassul. Tawassulnya golongan musyrik Mekah menjadikan musyrik Mekah itu musyrik, maka begitulah juga tawassulnya orang-orang sufi dengan orang soleh ni menjadikan mereka itu musyrik. Ini pandangan sebilangan daripada rakan-rakan kita yang terpengaruh dengan Wahabi. Bukan semua bukan semua. Sebilangan hak yang melampau ni. Hak yang menganggap bahawa orang yang bertawassul itu adalah syirik sebab dia sama dengan golongan musyrikin. Golongan musyrikin juga bertawassul dengan berhala. Guna ayat ni. Sedangkan dalam ayat ni jelas-jelas orang musyrikin kata apa? Wa ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah berhala tu, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Orang-orang sufi tidak sembah para wali. Tak ada seorang pun orang sufi yang sembah para wali. Kalau ada yang sembah para wali, itu bukan orang sufi, itu orang sampah dah tu. Jauh. Ini kita kata bila masuk virus tu banyak benda yang dia tidak boleh nak beza. Antara sembah, antara tawassul, tak boleh nak beza. Sehingga diletak dalam bangku yang sama. Ayat ni jelas-jelas sebut, mana'buduhum, kami tak sembah mereka, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya kami sembah mereka ni tujuannya untuk nak dekatkan diri kepada Allah. Ada ke orang-orang tasawuf yang sembah orang lain selain daripada Allah? Lah. Mereka ni orang belajar sifat 20. Orang yang akidah dia mantap. Dia tak akan sembah selain daripada Allah sebab. Ini kita kata dia akal jadi tupu. Dah nak beza antara sembah dengan tawassul. Tak boleh nak beza antara Nabi kata inqata'a amaluhu, terputus amalannya, dengan inqata'a sawabuhu, terputus pahalanya. Nabi kata bila mati seseorang anak Adam, maka terputuslah amalannya. Nabi kata amalan dia terputus, bukan pahalanya terputus. Tapi rakan-rakan kita yang terpengaruh dengan salafiyah kata bahawa kita tak boleh lagi tolong orang-orang yang telah mati sebab pahalanya telah terputus. Dan nak beza antara amalan dengan pahala, antara sembah dengan tawassul, antara lambang capa dengan capa, antara baca qasidah tepi kubur dengan sembah kubur dan sebagainya. Jadi kena buang virus tu, kena buang. Taib. Mereka tidak berkata, tidaklah kami mengasihi atau mentakzim mereka. Sekiranya mereka menghampirkan diri kepada Allah, menerusi rasa kasih dan takzim kepada individu yang sesuai, bererti mereka telah memilih cara yang betul. Seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan ulama-ulama Islam, bertawassul dengan orang-orang yang soleh, bertawassul dengan para anbiya, para aulia, kerana mereka ini orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya mereka menghampirkan diri kepada Allah dengan memberikan kasih atau takzim tingkatan tertinggi yang hanya menjadi milik Allah kepada yang lain. Mereka di situ ialah golongan musyrikin. Maknanya mereka ini menyembah berhala, bukan bertawassul dengan berhala. Menyembah berhala, bagi kasih takzim yang jauh sangat-sangat antara orang yang menyembah berhala dengan orang yang bertawassul. Maknanya orang yang ada sedikit je kefahaman, dia akan nampak perbezaannya amat ketara. Dia tak akan letak dalam baku yang sama. Ya Allah. Itu sudah menjadi satu penyembahan, bukan lagi sekadar takzim dan kasih. Ia sebenarnya adalah perbuatan syirik kerana telah menyamakan antara Allah dan makhluk pada perkara yang hanya menjadi milik Allah. Jadi golongan musyrikin Mekah, dia tu jadi musyrik sebab dia sembah selain daripada Allah. Dan tawassul bukan makna kita sembah kepada selain daripada Allah. Ya Allah. Sekalipun dinafikan kuasa memberi bekas, mencipta dan mentadbir daripada makhluk, menyekutukan Allah dengan makhluk pada rasa takzim dan kasih adalah kekufuran yang jelas. Mereka cuba menghampirkan diri kepada Allah dengan perbuatan kufur dan bukan dengan perbuatan yang dibenarkan syarak. Telah menjadi sesat satu puak yang meletakkan nikmat kurniaan milik Tuhan kepada sesetengah makhluk, seterusnya menjadikan mereka sebagai Tuhan.
Begitu juga halnya sesiapa yang beranggapan mereka mempunyai kuasa dan pengetahuan yang semula jadi. Pengetahuan yang semula jadi dengan makna kuasa dan juga pengetahuan li dzatih. Bukan Allah yang bagi kuasa, Allah yang bagi pengetahuan kepada mereka. Kalau ni dia rasa dia sendiri yang memiliki benda tu. Ya Allah. Ataupun berhak menghalal dan mengharamkan sesuatu. Sebab tidak ada yang berhak menghalal dan mengharamkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam menerangkan sikap ahlul kitab, Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta sebagai tuhan selain daripada Allah. Mana apa yang dihalalkan oleh pendeta mereka halalkan, apa yang diharamkan oleh pendeta mereka haramkan. Sekalipun ia bercanggah dengan halal dan haram yang datang daripada Allah. Maknanya mereka mendahulukan pendeta dia daripada Allah. Ini tak berlaku apabila kita kasih kepada tok guru kita. Kita mendahulukan dia sebab dia melaksanakan perintah Allah, bukan dia canggah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyembah para pendeta secara langsung, tetapi mereka menerima apa sahaja yang dihalalkan dan diharamkan oleh kumpulan ini. Sesiapa yang meletakkan sifat makhluk pada Tuhan pula akan menjadi musyrik. Contohnya, mereka yang beriktikad Allah adalah jasad yang mempunyai sifat tinggi, panjang, lebar dan sebagainya, atau menganggap Allah bersatu, yakni ittihad, atau bertempat hulul pada alam. Okey, yang meletakkan sifat-sifat makhluk kepada Allah, yang menganggap bahawa Allah Subhanahu wa taala juga adalah jisim, yang menganggap bahawa sifat-sifat Allah adalah sama dengan sifat-sifat makhluk. Dia kata Allah Subhanahu wa taala bertempat, Allah Subhanahu wa taala berarah, Allah Subhanahu wa taala ada kangang, ada kaki, ada tumit, Allah Subhanahu wa taala tempat duduk dan sebagainya. Kalau secara sarahah dia kata begitu, dengan makna Allah ada tangan-tangan itu adalah anggota, Allah Subhanahu wa taala ada kaki-kaki itu adalah anggota, Allah Subhanahu wa taala tu ada bentuk dia, Allah Subhanahu wa taala ada batas dia, batas tempat dan batas waktu, maka tak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa orang ni dah jatuh kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma setengah ni dia tak kata secara sarahah, dia kata secara berlapik. Allah Subhanahu wa taala tangan tu tangan lah, tangan hak betul lah, tapi tangan yang layak dengan Allah. Dah kata tangan hak betul tu tangan hakiki ke? Tangan hakiki lah, tangan hak macam kita faham tu lah, tapi yang layak dengan Allah. Ni berlapik. Bila berlapik ni tanpa diragui bahawa fahaman itu fahaman bid'ah, tapi untuk nak kata kafir tak boleh. Sebab apa? Sebab kita perlu cermat. Makna ulama ahli sunnah ni amat-amat cermat dalam isu kafir mengkafir. Semalam saya mimpi, kalau gitu awak tidur lah. Saya tak tidur. Jadi kita tak boleh nak pecah dia daripada tugas dia pengawal keselamatan. Dia kata, semalam saya mimpi malam, tapi saya tak tidur. Orang kata dah mau tidur, tak tidur. Ini orang panggil peling, pemikiran yang tanakub. Dia ni isteri saya, dah awak pula. Saya tak ada kena-kena dengan dia. Bukan suami dia, bukan. Ni orang panggil cakap yang tanakub. Menunjukkan bahawa dia tidak cerak tentang sesuatu yang dia ungkapkan. Allah adalah jasad yang mempunyai sifat tinggi. Ini jadi kafir. Allah tu jasad. Zat Allah tu dia faham jasad. Zat kita ni memanglah jasad. Zat Allah bukan jasad. Ada sifat tinggi, panjang, lebar dan sebagainya, dan menganggap Allah bersatu, ataupun Allah bersatu dengan kita, ataupun Allah bertempat pada alam, Allah bersatu dengan kita, gabung. Kita adalah Allah, Allah adalah kita. Ataupun Allah meresap dalam kita, macam Ayah Ping kata tu. Anak murid Ayah Ping kata, bagi dia Ayah Ping tu Tuhan. Sebab apa? Sebab dia kata masa malam Isra' dan Mi'raj tu, Nabi Muhammad naik ke langit sampai satu tahap. Nabi Muhammad tak, Jibril tak boleh pergi dah, jadi Jibril suruh Nabi naik sendiri. Jadi Nabi naik sendiri. Pada waktu tu Jibril potong jalan lain, potong jalan shortcut. Jibril lah yang duduk atas aras tu. Jadi Ayah Ping pun percaya bahawa
Tuhan tu duduk atas arasy. Kemudian Jibril itu sekarang dah meresak ke dalam ayah ping. Maknanya hulul ke dalam ayah ping. Jadi ayah ping tu adalah tu Tuhan. Bagi dia ayah ping tu Tuhan. Ini hulul. Hulul ini adalah fahaman yang sesat dan tidak diragui tentang kekufurannya. Begitu juga dengan ittihad. Ini yang dinamakan dengan wahdatul wujud yang dibawa oleh golongan-golongan yang sesat. Bukan wahdatul wujud yang dibawa oleh ahli-ahli sufi. Itu dengan kefahaman yang betul, yang tidak bercanggah walaupun sedikit dengan orang kata akidah ahli sunnah wal jamaah. Taib, ya Allah. Mereka yang kurang pengetahuannya menyangka bahawa yang wujud hanyalah jisim, sama ada dalam bentuk pepejal, gas, cahaya dan sebagainya. Kerana itulah apa-apa yang disifatkan kepada Allah, diketengahkan sifat seumpama sifat bagi jisim. Mana bila kata Allah istawa di atas arah, dia kata Tuhan duduk atas arah. Bila kata Tuhan turun ke langit dunia, dia nampak Tuhan gerak daripada atas ke bawah. Sebab pemikiran dia tu tak terlepas daripada kefahaman tentang jisim. Sedangkan Allah bagi tahu dah, dia tak sama dengan sesuatu pun. Hak sesuatu hak yang pernah kita tengok, hak yang boleh kita khayal, memang tak lari daripada jisim. Allah tak sama dengan dia sama sekali. Kullu ma khatara bi balika fa huwa halikun fallahu bi khilafi zalik. Kerana dalam otak dia masih lagi menjismiahkan Allah lah. Payah dia nak terima Allah tu tidak bertempat. Kerana dia masih lagi menganggap mikrofon ini sebagai manusia lah. Payah dia nak terima mikrofon ni lelaki pun bukan, puang pun bukan. Tapi kalau dia faham mikrofon tu mikrofon, dia akan boleh terima dengan jelas bahawa lelaki pun tidak, puang pun tidak. Sebab puang dan lelaki ni bukan sifat kepada mikrofon. Begitu juga bertempat itu bukan sifat kepada Allah, itu sifat yang tak cerah tangga dengan jisim. Itu yang dalam sifat 20 antara istilah yang paling diberi penekanan, iaitulah jisim, jauhar, a'raq, supaya kita dapat bezakan antara khaliq dengan makhluk dengan kefahaman yang amat jelas. Makna kalau kita faham makna jisim, dan bila kita merenung semua yang ada ni jisim, dan bila kita berfikir, hak duduk dalam fikiran kita kalau ada pun jisim, maka Allah kata dia tak sama dengan segala yang lain, maka kita pun kata Allah itu bukan jisim. Selesai selalu dah. Mari guana-guana hak jenis tokoh, hak ada rupa, hak ada warna, hak ada panjang, ada pendek, habis kita nafikan daripada Allah. Dalam waktu yang sama kita yakin bahawa Allah itu ada, dan ada dia ada yang tak sama dengan yang lain. Ada dia bukan ada jisim, ada dia yang tak mungkin untuk kita nak faham. Itu yang maksud Nabi kata, fikir tentang makhluk Allah, jangan fikir tentang zat Allah. Fikir tentang makhluk Allah, biar akhir sekali boleh buat kesimpulan bahawa makhluk Allah ni dua perkara je. Satunya jisim, satunya a'raq. Allah bukan jisim, bukan a'raq. Selesai saja. Berarti kita mentauhidkan Allah. Kita benar-benar berpegang dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiu al-basir. Ya Allah. Sangkaan ini adalah karut dan tidak berasas sama sekali. Fakta yang diputuskan akal, syarak dan dibawa para rasul ialah Allah Maha Suci daripada menyerupai sesuatu yang baharu. Dengan bahasa yang mudah, kalau kita belajar sifat 20, ulama khabar dah, makna Allah tidak sama dengan perkara yang baharu. Makna benda Allah bukan jisim, Allah bukan jirim, Allah bukan a'raq, Allah bukan kulliyah, Allah bukan juz'iyah. Selesai dah. Makna Allah bukan jisim, bukan a'raq tu daripada azali lagi. Daripada azali lagi dah. Allah bukan jisim, bukan a'raq. Bukan bila ada jisim, ada a'raq baru Allah tu bukan jisim, bukan a'raq. Ada orang dia buat teka. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk. Bila Tuhan tak sama dengan makhluk? Bila Tuhan tak sama dengan makhluk? Adakah apabila ada makhluk baru Tuhan tak sama dengan makhluk? Kalau bila ada makhluk baru tak sama dengan makhluk, maknanya tak sama Tuhan dengan makhluk tu sifatnya baharu. Jadi Tuhan pun baharu juga. Ini dia timbul apa syubhat. Orang panggil seumpama syubhat iblis alaihi laknatullah. Kemudian dia tinggalkan pelajar dia begitu. Minggu depan saya baru bagi jawapan.
Anak murid bercerita, duk kaut situ, kaut sini. Ini satu benda yang amat bahaya. Tak boleh buat gitu, tak boleh buat gitu. Jadi di sini ada jawapan dia. Yang dimaksudkan oleh para ulama, bila sebut Allah tak sama dengan makhluk, maksud dia Allah bukan jirim, Allah bukan a'raq. Hak ni memang daripada azali lagi. Allah Subhanahu Wa Taala bukan jirim dan bukan a'raq. Baik, ya Allah. Tiada beza antara penyembah jelmaan jisim yang terhasil melalui khayalan dan penyembah berhala yang diperbuat daripada batu, kayu dan logam. Ahlul Haq bersepakat bahawa puak mujassimah, iaitulah golongan yang meyakini Allah adalah jisim, benda, adalah kafir dan tidak mengenali Tuhan. Imam Syafi'i kata, aku tidak mengkafirkan ahlul qiblah melainkan mujassimah, melainkan golongan mujassim. Sebab apa? Sebab dia canggah terus dengan agama tauhid yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia canggah dengan tauhid yang dibawa oleh baginda Nabi. Tanpa perlu berfikir, kita dapat memahami bahawa setiap sifat yang diletakkan pada Allah seperti datang, turun dan istiwa, pastinya bukan membawa maksud datang, turun dan istiwa sesuatu yang berjasad. Kalau kita dah bersihkan otak kita daripada mengaitkan jisim bagi Allah Subhanahu Wa Taala, selesai. Makna Tuhan istiwa. Istiwa bukan istiwa jisim, bukan dengan makna duduk, bukan dengan makna menetap. Datang, Tuhan datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhan datang ke padang mahsyar. Datang bukan datang jisim yang merujuk kepada pergerakan dari jauh ke dekat, bukan. Yanzilullah ila sama'id dunya, Tuhan turun ke langit dunia. Turun bukan turun jisim, turun Allah. Allah bukan jisim. Makna bukan turun daripada atas ke bawah. Dah turun makna benda Allahu a'lam serah kepada Allah. Dah datang makna benda Allahu a'lam serah kepada Allah. Dan istiwa makna benda Allahu a'lam serah. Selesai tu kan. Tapi kalau dalam otak masih dikaitkan dengan jisim, waktu dia kata tu, Tuhan marilah, Tuhan datang. Datang dari jauh ke dekat lah. Dah Tuhan gerak. Bila tanya Tuhan gerak, payah sikit dia nak jawab. Sebab apa? Sebab gerak dengan dia, ini ijma' di kalangan para ulama. Bila kata Tuhan gerak, hukumnya jadikan kafir. Wala'iyadzubillah. Tapi hak setengah-setengahnya langgar je. Tuhan gerak lah. Tapi gerak yang layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak setengah-setengah lah, bukan semua. Hak yang aling tidak kata Tuhan gerak. Tapi hak yang tak aling, hak ni kadang-kadang yang langgar mula-mula ada. Tuhan turun dari atas ke bawah tu. Dah orang tanya dah turun dari atas ke bawah. Waktu tu Tuhan dah duduk atas arah lah. Ke Tuhan, masa Tuhan turun tu maknanya atas tu lebih atas daripada Tuhan lah. Dia kata tak boleh tanya gitu. Dia tanya gitu gua ni. Awak kata dari atas ke bawah. Kalau semata-mata awak kata Tuhan turun, bukan dari atas ke bawah, selesai masalah. Ni awak yang timbulkan persoalan. Awak yang timbulkan syubhat. Tuhan turun ke langit dunia. Turun dari atas ke bawah. Adakah timbul persoalan? Adakah arah lebih tinggi daripada Tuhan atau pula? Akhir sekali dia beri jawapan macam mana? Ada setengah saya dengar dalam YouTube. Dia turun dengan arah-arah sekaligus. Jadi berlepang duduk atas bumi tu. Alhamdulillah. Ini bila dalam otak dia tak faham makna jisim dan dia kaitkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jismiyah. Sedangkan jismiyah itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud Allah lebih tinggi daripada alam semesta ni. Maksudnya tak sama sikit abu harang pun Allah dengan makhluk. Macam nanti Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki bagi tahu, antara kata-kata ulama salaf, sekalipun bukan zaman sahabat tabi'in, zaman yang berikutnya, mereka kata annahu ba'in min khalqih. Allah Subhanahu Wa Taala itu terpisah daripada makhluk dia. Terpisah dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala tak sama sikit abu harang pun dengan makhluk dia. Menepati dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiu al-basir. Baik, ya Allah. Ia datang dalam erti yang sesuai dengan Tuhan yang Maha Suci dari sebarang bentuk persamaan dan keserupaan. Allah berfirman, "Tsumma stawa ilas samai wa hiya dukhan." Kemudian dia istiwa ke langit sedangkan langit itu adalah asap. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Allah Tuhan kamu menciptakan langit-langit dan bumi
Dalam tempoh 6 hari kemudian dia istiwa di atas arash. Perhatikan lafaz summa. Summa makna dia kemudian. Orang panggil litarakhi, kemudian. Maka jelaslah istiwa berlaku selepas penciptaan langit dan bumi. Ia merupakan perbuatan Tuhan yang maha suci daripada menyerupai perbuatan makhluk. Kalau kita masih kaitkan Tuhan tu dengan jisim, makna kita akan nampak ada kaitan dengan masa. Dengan makna istiwa Tuhan tu berlaku selepas daripada dicipta langit dan bumi. Orang yang kata Tuhan tu duduk tu, maknanya sebelum pada tu Tuhan tak duduk ke atas aras. Bila buat langit dengan bumi, barulah Tuhan pergi duduk situ. Betul ke begitu? Memang soh-soh salah. Memang soh-soh salah. Ia merupakan perbuatan Tuhan yang maha suci daripada menyerupai perbuatan makhluk. Ini penjelasan daripada Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki menepati dengan apa yang ditafsirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, istiwa itu bukan sifat zat, tapi istiwa itu adalah sifat fa'il. Sifat fa'il ni makna perbuatan. Maknanya Allah mengadakan satu perbuatan di atas arash. Tidak menunjukkan bahawa Allah berada di atas arash. Seperti mana Allah mengadakan satu perbuatan ke atas kita. Hak namanya ar-razqu, menurunkan rezeki. Namanya al-imatah, namanya ihya. Itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengadakan perbuatan imatah atas kita. Perbuatan ihya atas kita. Bukan maknanya Tuhan duduk atas kita. Begitu juga dengan istiwa. Satu perbuatan Allah yang Allah adakan atas arash, bukan makna Tuhan duduk di atas arash. Cuma beza imatah ihya tadi tu kita faham makna dia. Manakala istiwa ini kita tak faham, sebab makna dia tidak dijelaskan secara jelas oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini setengah ulama kata lafaz istiwa ini adalah lafaz haqiqah, tapi haqiqah syar'iyyah. Bila haqiqah syar'iyyah kita tak boleh faham kecuali ada perkhabaran cerita daripada syarak. Dan syarak tidak cerita apakah yang dimaksudkan dengan istiwa di situ. Ya Allah. Sifat-sifat zat Allah bersifat sedia. Maka sifat ilmu, kudrah dan iradah Allah semuanya bersifat sedia. Semuanya wujud sebelum makhluk dan maha suci dari dibataskan dengan masa dan tempat. Begitu juga setiap kata kerja yang memanifestasikan sifat-sifat ini akan terlepas daripada sebarang jenis masa jika ia disandarkan kepada Allah. Baik. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Situ ada perkataan iradah. Iradah. Yuridu, Allah nak. Bila Allah nak, kita kena faham dia tak terikat dengan masa. Dia tak terikat dengan masa. Sebab apa? Sebab ini adalah sifat yang merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sifat perbuatan. Allah melihat, itu bukan sifat perbuatan. Allah mendengar, itu bukan sifat perbuatan. Itu merujuk kepada sifat zat. Ya Allah. Allah mahu meringankan kamu dan dia tidak mahu memberatkan kamu. Maka kata kerja nahu menerusi ayat di atas tidak lagi terikat dengan masa sekarang dan akan datang seperti mana yang biasa difahami dari penggunaan al-fi'lul mudhari'. Ia adalah kemahuan atau kehendak yang sedia lagi kekal. Begitu itu mungkin salah Maka kata kerja bukan nahu tu, kata kerja yuri itu. Yuridullah. Kata kerja yuridullah. Tuhan mahu tu. Bukan nahu, mahu. N tukar jadi M, mahu. Kata kerja mahu. Kata kerja ni makna kita kata fa'il lah. Fa'il mahu. Fa'il mahu mana kataan yuridu tu. Arada fa'il mudhari', fa'il madhi, yuridu fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' kalau biasanya dia kait dengan masa. Perbuatan ni sesuatu yang menunjuk kepada hadas dan juga kepada masa. Fa'il madhi menunjukkan masa yang lalu, fa'il mudhari' menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Jadi bila disandarkan kepada Allah terlepas daripada masa.
Tak boleh ikat dengan masa sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak bermasa. Masa itu adalah makhluk Allah dan kehendak itu adalah salah satu daripada sifat Allah yang sedia sebagaimana sedianya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita kata Tuhan baru nak ataupun Tuhan akan nak ataupun Tuhan tengah nak, tak boleh. Tuhan nak maknanya Tuhan dah tentu daripada azali lagi dah. Tidak ada permulaan. Ya Allah. Begitu juga dengan firman Allah, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan adalah Allah itu maha berkuasa atas setiap Qadir maknanya maha berkuasa untuk mengadakan. Maha berkuasa untuk mengadakan. Maha berkuasa itu sifat kuasa. Sifat kuasa itu kuasa yang sedia. Bukan dulu Tuhan tak mampu, sekarang baru Tuhan mampu, tak. Dia tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung seperti mana zat Allah tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung. Ya Allah. Dan adalah Allah itu maha berkuasa atas setiap sesuatu. Allah menceritakan tentang Talut menerusi firman-Nya, qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah memilihnya, yakni Talut, bagimu, dan Allah menambahkan ilmu dan jism. Ini nak khabar bahawa setiap perkataan itu tengok kepada sandaran dia. Kalau disandarkan kepada Allah, semestinya dengan makna yang sesuai dengan Allah. Allah bukan jisim, semestinya makna dia tidak membawa kepada erti jismiyah. Kalau nisbah kepada jisim, maka makna jisim lah. Bukan kata lafaz yang sama disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada makhluk. Bahkan lafaz yang sama disandarkan kepada makhluk dengan makhluk pun ada kalanya maknanya telah berbeza. Seperti ni. Allah menambahkan ilmu, Allah menambahkan jisim. Menambahkan ilmu, menambahkan. Penambahan dua perkara ni penambahan yang berbeza. Tambah ilmu macam mana? Ilmu menjadi semakin banyak. Tambah jisim macam mana? Dia menjadi semakin besar. Tambah belaka, tapi bila disandarkan kepada sesuatu yang berbeza, dia telah menjadikan makna dia berbeza. Itu makhluk dengan makhluk. Ilmu dengan jisim, dengan jasad. Apatah lagi antara makhluk dengan khalik. Jadi sepatutnya kita kena faham apa yang disandarkan kepada Allah seperti mana yang bersesuaian dengan Allah. Kita nak tahu di mana yang sesuai, mana yang tak sesuai dengan Allah, itu kita belajar sifat 20. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah. Dengan makna sifat 20 itu amat-amat membantu kita untuk kita memahami teks yang berkaitan dengan Allah dengan kefahaman yang betul. Kerana itu ulama-ulama kita dia dahulukan belajar sifat 20 daripada belajar tafsir. Bila belajar sifat 20, bila kait dengan ayat-ayat tentang Tuhan, dia boleh faham dengan jelas lalu dah. Dengan mudah lalu dah. Tapi kalau tak belajar sifat 20, otak dia nak pergi tangke hak salah tu. Kadang-kadang dia canggah pula tok guru dia, tak kena tok guru gini ni. Apa? Bukan kena gini, sepatutnya hak ni. Sebab apa? Sebab tak cerdik. Itu jawapan dia. Sebab tidak je cerdik. Tak cerdik ni, perkataan dia ada satu lagi, nama dia bodoh. Bodoh. Dah dengan dah. Kalau nak parok lagi tukar. Dok jadi bodoh. Dengan dok. Baik, ya Allah. Penambahan adalah satu contoh lafaz jika diletakkan pada jisim. Ia membawa maksud jismiyah yang boleh diukur panjang, lebar dan tebalnya. Tetapi apabila diletakkan pada ilmu, maka ia akan membawa maksud bersesuaian yang tidak lagi boleh diukur dengan ukuran jisim. Orang dah ukur ilmu, berapa panjang ilmu, berapa lebar ilmu, berapa berat ilmu. Dah. Maknanya penambahan, perkataan tambah tu, bertambah tu, tengok dia disandarkan kepada apa. Sandar kepada ilmu, penambahan yang sesuai dengan ilmu. Maklumat tu semakin bertambah. Penambahan jasad, penambahan yang sesuai dengan jasad, maknanya dia semakin besar dan juga semakin berat. Baik. Apabila situasi ini berlaku pada perkara baharu, maka setiap sifat yang diletakkan pada Allah pasti membawa maksud yang tidak membawa kepada sebarang persamaan dengan perkara baharu. Kerana itulah gerangan zat Allah yang maha tinggi lagi suci. Apa dia gerangan zat Allah? Gerangan zat Allah itulah dia laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia, tidak ada satu zat pun yang sama dengan zat dia, tidak ada satu sifat pun yang sama dengan sifat dia.
Tidak ada satu perbuatan pun yang sama dengan perbuatan dia, dan dia bersifat dengan sama' dan juga basar. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Yang kullu ma khatara bi balika, setiap apa yang terlintas dalam otak kamu, hak jenis ada gambar tu, fa huwa halikun, kalau benda tu ada dia pasti akan binasa. Allahu bi khilafi dzalik, Allah tak sama dengan dia. Itu gerangan Allah. La ya'rifullah illa Allah, tidak ada orang yang boleh faham tentang hakikat Allah kecuali Allah. Au man yumathiluhu, ataupun seseorang yang sama dengan Allah. Ada ke yang sama dengan Allah? Tak ada. Kesimpulan dia, tak ada satu benda pun yang dapat memahami Allah, hakikat dia lah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tingginya Allah, itu makna besarnya Allah, itu makna agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekuatan yang paling kuat yang Tuhan bagi kepada kita pun tak mampu untuk nak mencapai hakikat dia. Bukan hakikat Allah, hakikat makhluk Allah pun tak boleh. Hakikat akal pun tak mampu dah, tiba-tiba nelan nak cuba memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Baik, ya Allah. Begitu juga halnya dengan huruf jar yang asal, maksudnya merujuk kepada tempat ataupun masa. Yang zarfiyah, huruf jar yang ada makna zarfiyah. Apabila diletakkan kepada Allah, ia akan terlucut daripada pengertian asalnya, kerana zat Allah Maha Suci dari bertempat. Ia pasti membawa maksud yang sesuai dengan Allah yang Maha Suci daripada sebarang persamaan. Allah berfirman, "Aamintum man fis sama." Ini kalau kita tafsirkan man itu merujuk kepada Allah. Adakah kamu rasa aman Allah yang ada di langit? Allah yang di langit. Allah yang di langit. Jadi kita kena faham, di langit situ bukan makna Allah Subhanahu wa taala bertempat di langit. Sebab Allah Subhanahu wa taala bukan jisim, tapi dengan makna lain yang bersesuaian dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna lain yang bersesuaian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak bertempat. Tapi kalau dalam otak kita tak bersihkan Allah daripada tempat, ni gagah ni. Ini bukti menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bertempat. Jadi gagah waktu dah pula. Jadi dalil dah pula. Sedangkan dalam ni tidak khabar amintum man fis sama. Man fis sama makanuhu. Seseorang yang di langit tempat dia, tak sebut gitu. Dia tak ada sebut gitu. Disebut man fis sama, yang di langit. Tidak disebut yang berada di langit. Yang di langit dengan yang berada di langit, dua benda yang jauh beza. Mana? Sebab kalau yang di langit, boleh jadi yang di langit tempat dia, yang di langit aras dia, yang di langit malaikat dia, yang di langit kekuasaan dia, yang di langit keagungan dia. Tapi kalau yang berada di langit, automatik yang di langit tempat dia tak sebut. Ini mari mana perkataan berada tu? Berada tu ambil ayat Al-Quran? Tak ada. Hadis? Tak ada. Kata-kata sahabat yang sahih? Tak ada. Ambil mana berada tu? Jawapan dia ambil daripada dalam kocek dia sendiri. Dia ambil kocek dia. Akhasta min jaibik. Mu ambil daripada dalam kocekmu sendiri. Kemudian mu anggap itulah dia faham salah. Wal'iyadzubillah. Orang kata rumah sebelah ajak makan. Betul ke tak? Betul, rumah sebelah. Kita tambah satu patah perkataan. Bangunan rumah sebelah ajak makan. Jangan keling selalu dah. Bererti kita dah samakan bangunan rumah tu dengan orang. Mana boleh gerak mari panggil pula kita ajak makan. Ni kefahaman yang salah. Begitu juga. Sebab apa? Kita kata tak boleh tambah bangunan tu. Jadi makna salah. Sebab kita kenal bangunan ni apa. Kita kenal hak yang boleh ajak orang makan tu apa. Gitulah bila sebut Allah di langit, betul. Tapi Allah berada di langit, makna kita telah menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Makna dia faham Tuhan tu tokoh. Maknanya Allah bertempat di langit. Apa makna tempat? Tempat satunya makna dia ruang kosong yang dipenuhi oleh jirim. Kalau kita kata Tuhan bertempat dengan makna ni, tak ada khilaf di kalangan para ulama, dah jatuh kupur. Yang keduanya tempat dengan makna permukaan yang bersentuh dengan kita.
Kalau kita semayang, permukaan yang setuh dengan kita itulah tempat kita. Kalau kita kata syarat sah semayang, tempat kita mesti bersih. Tempat kita mana hak setuh dengan kita tu? Hak tak setuh dengan kita tu bukan tempat kita. Kita sujud tahi penuh bawah tapi tak setuh dengan kita. Semayang kita tetap sah. Kalau kita kata tempat dengan makna tu, juga kita kata Tuhan tu adalah jisim. Wala'iyadzubillah. Yang ketiganya tempat dengan makna jisim yang ditumpangi oleh a'rab. Warna hijau ni tempat dia di mana? Pada baju saya. Hijau bertempat pada baju. Tempat dengan makna a'rab ada pada jisim. Kalau kita kata Tuhan bertempat dengan makna ketiga, maknanya kita kata Tuhan tu a'rab lagi dahsyat lagi. A'rab semestinya lagi kopeng orang tengah sebut jika nak dibandingkan dengan jisim. Ada tak lagi makna tempat selain daripada tiga makna tu? Oh, ada tempat dengan makna kedudukan dalam hati. Itu makna majazi, itu bukan makna hakiki. Mana lagi? Orang yang kata Tuhan bertempat, dia maksudkan tempat tu makna mana? Makna pertama semestinya dia kata dak. Kalau dia kata ya, memang bahan rambang lah. Makna yang kedua semesti dia kata dak juga. Kalau dia kata ya, memang mujassimah sungguti lah. Makna yang ketiga pun memang dia akan kata dak. Kalau kata ya, memang bahan rambang juga. Tak ada lagi kecuali makna yang keempat. Apa benda makna yang keempat tu? Cuba jelaskan. Oh, saya tak boleh nak jelas. Ini yang layak dengan Allah. Kalau tak boleh nak jelas, jangan duduk cakap. Sebab tidak ada satu nas pun Allah Subhanahu Wa Taala menyandarkan tempat kepada dia. Sama ada nas Al-Quran ataupun nas hadis baginda Nabi. Kecuali nas-nas yang boleh diihtimalkan dengan makna yang lain. Antaranya nas sebegini. Amintum man fis sama, adakah kamu rasa aman Tuhan yang di langit? Sehingga mereka memahami Tuhan yang di langit itu Tuhan yang berada atas langit. Ini kefahaman yang salah. Semua ulama kata Tuhan di langit. Kita pun kata Tuhan di langit. Kita yakin Tuhan di langit. Ni ayat ni kata amintum man fis sama. Adakah merasa aman Tuhan yang di langit? Para ulama salah kata Tuhan fis sama. Sayyidina Abu Bakar kata annahu fis sama. Imam Syafi'i kata annahu fis sama. Imam Hasan Asy'ari kata annahu fis sama. Kita pun kata annahu fis sama. Tapi tak ada seorang pun di kalangan ulama-ulama ahli sunnah yang kata Tuhan fis sama'i makanuhu, ataupun dengan makna Tuhan di langit dia berada. Tak ada. Berada di langit tak ada. Di langit betul. Jadi ayat yang menunjukkan Tuhan di langit tak sah untuk nak dijadikan dalil bahawa Tuhan itu bertempat di langit. Okey, ya Allah. Adakah kamu merasa aman terhadap Tuhan di langit? Diletakkan fi, yakni di, iaitu zaraf yang telah hilang pengertian asalnya pada Allah. Begitu juga lafaz-lafaz zaraf lain seperti ma, ala dan sebagainya. Turun dan datang jisim berlaku dengan cara berpindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat situ dengan makna ruang kosong hak sana pindah sampai ke ruang kosong di sini. Ataupun itu orang panggil datangnya jisim. Kita motosikal semualah tu. Mana daripada sini pergi sana, sana pergi sana, sana pergi sana. Mana kita terikat dengan tempat dan kita terikat dengan jarak. Allah Subhanahu Wa Taala bukan jisim. Kuncinya duduk situ. Nak faham tentang Allah, kerana itulah para ulama jumhur ahli sunnah wal jamaah pegang sangat dengan lafaz jisim ni. Walaupun lafaz jisim ni tak ada pada zaman Nabi dulu, zaman sahabat pun tak sebut. Tapi istilah ini amat-amat membantu kita, khususnya kita orang-orang yang terkemudian ni untuk nak memahami Tuhan dengan cara yang betul. Para sahabat dia tak perlu kepada lafaz jisim. Sebab tok guru dia adalah baginda Rasulullah. Dan hati dia tak sama sikit Abu Haram pun dengan hati kita. Kemahiran berbahasa dia, kemahiran berbahasa Arab yang tuling. Kita sekarang perlu kepada ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu ni sebab apa ni? Sebab kita nak faham Al-Quran dan hadis seumpama apa yang dipahami oleh para sahabat. Jadi kita perlu kepada lafaz jisim supaya mudah kita nak pastikan akidah kita menepati sepenuhnya dengan akidah yang pernah dipegang oleh para sahabat Nabi suatu ketika dahulu. Ya Allah. Ia sesuai dengan jisim
Turun Tuhan yang bukan jisim adalah mustahil membawa maksud yang sama dengan turun jisim. Ia pastinya membawa maksud turun Tuhan yang suci dari berpindah tempat dan persamaan sebagaimana zatnya maha suci daripada sebarang persamaan. Okey, jadi Tuhan turun ke langit dunia, jangan nampak pindah dari atas ke bawah. Bahkan jangan nampak daripada awal lagi dah Tuhan berada di atas. Tuhan tak khabar tentang tempat dia, jangan buat bijak cerita tentang tempat Tuhan. Tuhan khabar ke kita punya akidah ahli sunnah wal jamaah, nasifuhu kama wasafa nafsah. Kita kena sifatkan Tuhan seperti mana yang Tuhan sifatkan diri dia. Tuhan tak pernah sifatkan bahawa dia tu bertempat, jadi jangan buat bijak kata Tuhan tu bertempat. Jadi tak timbul Tuhan turun ke langit dunia, tak nampak pun makna daripada atas ke bawah. Tak nampak pun makna pergerakan. Tapi makna apa? Allah Ta'ala serah kepada Allah, mudah. Ataupun guna pendekatan khalaf, turun ke langit dunia dengan makna turun rahmat Allah, seperti mana yang disebut oleh Imam Malik sendiri, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barri. Dia kata yanzilullah ila sama'id dunya amruhu amma huwa fadaimun la yazul. Turunnya Allah ke langit dunia tu urusan dia, perintah dia, malaikat dia, rahmat dia. Adapun dia tak bergerak dan dia bukan statik. Dia tak bergerak dan dia tidak statik dah. Dia guana, dia Allah yang maha agung, yang ada yang laisa kamislihi syai' wa huwas sami'u al-basir. Bukan makna dia bila dia tak bergerak makna dia diam. Bukan makna dia bergerak, sebab gerak dan diam itu sifat bagi jisim. Macam ke kita kata mikrofon ni bukan laki, bukan makna dia puang. Sebab laki dan puang itu adalah sifat bagi manusia. Mikrofon dua-dua tangga belaka. Allah bukan jisim, maka gerak pun tangga, diam pun tangga, duduk atas pun tangga, duduk bawah pun tangga, duduk orang kata belah kiri pun tangga, belah kanan pun tangga. Dia tidak ada kaitan dengan arah dan juga pihak, sebab dialah yang mencipta arah dan juga pihak. Maka otak kita pun timbul persoalan, dah guana dia kerak. Kita tak mampu untuk nak faham tentang dia. Maka kita yakin seperti mana yang dia khabar. Dia khabar apa? Dia khabar dia ada. Yakin dia ada. Dia khabar dia tak sama dengan kita. Yakin dia tak sama dengan kita. Dia khabar dia tu sedia. Yakin dia tu sedia. Dia khabar dia tu kekal. Yakin. Siapalah dia khabar dia tu maha berkata-kata. Yakin dia tu. Dia khabar bahawa dia tu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Kita yakin dia bersifat. Dia tu maha indah. Yakin dia tu maha indah. Maha cantik. Yakin maha cantik. Cantik, indah, sifat-sifat dia tak sama sikit abuk haram pun dengan sifat-sifat yang ada pada kita. Hak yang ada pada kita ni adalah ciptaan dia. Mana mungkin ciptaan sama dengan pencipta. Ya Allah. Menerusi Ar-Risalatul Kusyairiyah, Imam Al-Kusyairi berkata Allah dekat dengan hambanya bermaksud Allah memuliakannya. Allah memuliakannya dengan makna Allah bagi anugerah kepada dia. Memuliakannya dengan makna bagi anugerah. Allah tinggikan darjat dia, Allah pelihara dia, Allah bagi pahala kepada dia. Manakala Allah jauh dari hambanya pula bererti Allah menjadikannya hina. Tinggi Allah tanpa ditanggung dan datang Allah tanpa berpindah tempat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah akidah para sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala tinggi tanpa ditanggung, bukan ada sesuatu yang berada di bawah Allah tau. Tinggi bukan bererti ada sesuatu yang di bawah Allah. Dengan makna itu, dengan makna jismiyah itu. Semestinya kita di bawah Allah, tapi bukan dengan makna jismiyah. Semestinya Allah lebih tinggi daripada kita, tapi bukan dengan makna jismiyah yang tak ada kaitan dengan jarak. Sebab Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Itu kunci dia duduk di situ. Nabi kata huwal awwalu, dialah yang pertama, laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu pun sebelum daripada dia. Huwal akhiru, dialah Allah yang terakhir, falaisa ba'dahu syai', tidak ada sesuatu pun selepas dia. Huwal zahiru, dialah yang zahir, falaisa fawqahu syai', tidak ada sesuatu pun lebih atas daripada dia. Huwal batinu, dialah yang batin, falaisa dunahu syai', tidak ada sesuatu pun di bawah dia. Atas bawah yang merujuk kepada jisim. Imam Baihaqi kata ini dalil menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Sebab atas pun tidak, bawah pun tidak, dengan makna jisim.
Ini menunjukkan bahawa dia tidak bertimpang. Tapi kita yakin dia maha tinggi, dia maha atas, dia mengatasi akan segala-galanya, tinggi atas mengatasi segala, bukan tinggi atas jisik, tinggi atas yang layak dengan dia. Antaranya tinggi yang merujuk kepada kedudukan dan juga martabatnya. Baru kefahaman kita jadi betul. Kalau tidak, letih kita. Masa bila Tuhan duduk atas arah, masa bila Tuhan turun ke langit dunia. Jadi banyak persoalan-persoalan yang akan timbul sebab kita masih mengaitkan Tuhan sebagai suatu benda ataupun sesuatu yang memenuhi ruang. Maknanya kita masih mengaitkan jismiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya Allah. Seperti mana Ahlus Sunnah bersepakat bahawa lafaz yad menerusi firman Allah, tangan Allah atas tangan mereka itu tidak bermaksud anggota. Patutnya faham tangan Allah di atas tangan mereka. Janganlah nampak tangan Tuhan duduk atas tangan dia gitu. Patutnya, ni tangan Allah. Allah bukan jisim, bukan dengan makna tangan. Benda lain nak khabar tu. Dengan makna mereka ini akan berada dalam pertolongan Allah, dalam pandangan Allah, dalam rahmat dan belas ihsan daripada Allah. Itu makna lain. Dan kalau kita kata atur kaki tangan, awak jangan susahlah majlis walimah awak tu nanti saya akan atur kaki tangan. Kalau dia faham secara literal kau, dia kata pada gitu baik mu jangan atur, awak gosok majlis aku je. Mai atur kaki tangan manusia lah majlis aku ni. Orang nak makan nasi lemak mu duk atur tangan atau kaki saja. Ni kefahaman yang salah. Kita orang Melayu yang memahami bahasa Melayu dengan betul, kita tak salah faham situ. Begitu juga orang Arab yang memahami bahasa Arab dengan betul, tidak akan salah faham tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kerana tu ayat-ayat mutasyabihat ni tak ada isu pada zaman Nabi dulu, pada zaman sahabat dulu tak. Dia timbul setelah orang kata ketulinan bahasa Arab itu pudar. Makna orang Arab sendiri dah tak mampu untuk nak mengecapi ketulinan berbahasa Arab itu. Zauq al-Arabi al-afsil tu dia tak mampu dah. Kan itu Imam Abu Hanifah kata atana minal masyriq, datang kepada kita dari sebelah timur, bukan daripada masyarakat Arab. Daripada orang yang tak mampu untuk nak orang kata mengecapi ketulinan bahasa Arab tu. Orang kata kemudian ketulinan bahasa Arab ni berakhir pada pertengahan kurun kedua Hijrah. Mana antara orang yang paling akhir dijadikan rujukan dari sudut bahasa Arab ni, iaitulah Ibrahim bin Hurmah. Ini tokoh yang terakhir, yang mana kata-kata dia boleh dijadikan hujjah. Lepas pada tu mula capu habis dah. Perlu kepada ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu balaghah untuk mengekalkan ketulinan kefahaman sesuatu yang disampaikan dalam bahasa Arab. Tiba-tiba kita orang Melayu pula. Waktu orang Arab tu, orang Melayu kita pula cuba nak memahami dengan konteks kefahaman orang Melayu. Itu yang jadi rosak. Benda yang kait dengan Tuhan. Baik. Jadi sepatutnya difahami dengan makna yang bersesuaian dengan Allah. Maknanya jangan faham makna-makna yang ada kaitan dengan jisim. Sebab Allah bukan jisim. Bila sebut tangan Allah, jangan nampak anggota. Bila sebut akhiru wat'in wa ta'ahu ar-rahman biwuddin, Nabi kata akhiru wat'atin wa ta'aha ar-rahman biwuddin, pijakan terakhir yang dipijak oleh Tuhan yang bernama Rahman itu berlaku di Wud, satu tempat yang namanya Wud. Jangan nampak Tuhan pijak dengan kaki gitu, tenyeh gitu. Sebab Tuhan bukan jisim. Cuba faham makna tu dengan sebenarnya, tengok sejarah. Rupa-rupanya peperangan terakhir yang dihadiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku di Wuddin. Maknanya itu nak cerita tentang satu peperangan yang diredai oleh Allah, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Tuhan guna lafaz, Nabi guna lafaz akhiru wat'ah. Orang kata pijakan yang terakhir. Sebab apa kita tak faham ada kaki dengan sebut wata'ah? Sebab Allah bukan jisim. Allah tak sama dengan kita. Ya Allah. Begitu juga dengan lafaz as-saq. As-saq maknanya betih. Yauma yukshafu an saq, pada hari Tuhan selok keting dia.
Hari kiamat bila-bila Tuhan selok keting dia, kita pun nampak keting Tuhan. Nampak gitu mujassimah, memang sah-sah mujassimah. Nampak ni? Sebab apa kita tak boleh nampak gitu? Sebab Tuhan bukan jisim. Tuhan kabodah kan, laisa kamislihi syai'. Apa nak bayang-bayang gitu? Maknanya hari tersebut adalah hari yang amat dahsyat. Kalau orang kau selok keting ni, orang nak mengarung. Bila nak mengarung tu menunjukkan sesuatu yang tengik ataupun sesuatu yang sengit, suasana yang amat menakutkan. Baik, ya Allah. Begitu juga dengan lafaz asaq, al-usbu' dan sebagainya. Al-usbu' maknanya jari. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia ni berada di antara dua jari Tuhan yang bernama Rahman. Bukan makna hati kita jari Tuhan duk main gitu. Itu orang yang faham Tuhan tu jisim. Dia bukan nak kabur tu, dia nak kabur bahawa hati kita ni bila-bila masa dia boleh berubah apabila diubah oleh tu Tuhan. Jadi jangan gong dengan keadaan kita sekarang. Kalau sekarang ni kita orang yang soleh, penuntut ilmu, ahli ibadat, jangan berada di zon selesa sehingga kita rasa kita ni memang betul-betul jadi ahli syurga dah. Baru sembahyang subuh 2 rakaat ataupun bangun tahajud 2 rakaat tu pun nak tunjuk ke orang. Berasa ahli syurga lalu dah. Kalau Tuhan nak balik hati kita tu sekejap. Hak daripada orang hak baik betul-betul tu Tuhan balik jadi ahli maksiat, mati dalam keadaan sebagai ahli maksiat. Wal a'yad billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita daripada jatuh dalam maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ya Allah. Ia tidak lagi membawa maksud tangan, betis dan jari yang biasa kita fahami. Maka wajib kita tegaskan bahawa turun, datang dan istiwanya juga tidak membawa maksud turun, datang dan istiwa jisim yang biasa kita fahami. Sesiapa yang mensabitkan turun, datang dan istiwa Allah dengan maksud yang sesuai dengan jisim, bererti dia telah sesat. Ya. Itu kalau kita kata makna istiwa, makna duduk. Kita sebut makna duduk. Kalau bersemayam, itu bahasa Melayu kita pun boleh guna juga. Raja bersemayam di atas singgahsana. Makna bukan dia duduk cokoh atas singgahsana tu tak. Makna dia berkuasa, dia memerintah dan sebagainya. Tapi kalau duduk memang jismiyah selalu dah. Begitu juga turun dengan makna berpindah daripada atas ke bawah. Begitu juga kita kata datang dengan makna daripada jauh dan dekat. Makna kalau kita nampak gitu, fahamlah bahawa kefahaman kita tu salah, tidak menepati dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bercanggah dengan fahaman yang pernah dipegang oleh generasi salaf. Maaf mengganggu ustaz, maaf diterima. Kita berhenti rehat jam 10.30 AM. Sekarang 10.30 tepat dah. Okey, kita berhenti dululah. Kat mana kita? Sesiapa yang mensabitkan turun, datang dan istiwa Allah dengan maksud yang sesuai dengan jisim tak? Situ tak? Kita berhenti dululah. Ataupun kita tambung sikit lagi biar habis dulu tajuk ni. Habis tajuk ni, kita berhenti dekat ada Allah ketika mana tidak wujud selainnya. Ya Allah, iqra. Ahlul Haq beriman kepada turun, datang dan istiwa Tuhan yang bebas daripada terikat dengan sifat-sifat jisim dan ciri-ciri baharu. Okey, terikat dengan sifat-sifat jisim makna turun dari atas ke bawah, ada pergerakan. Gerak tu sifat jisim. Datang dari jauh ke dekat, ada pergerakan. Pergerakan tu sifat bagi jisim. Dan istiwa dengan makna duduk. Duduk maknanya belepek, maknanya istiqrar, menetap. Bila kata duduk, pertamanya punggung kita tu setuh dengan benda yang kita duduk, betul tak? Sekarang saya duduk di atas kursi sebab punggung saya setuh dengan permukaan kursi itu, apa duduk. Kalau saya napung gitu, orang tak panggil duduk atas kursi. Orang panggil duduk atas angin. Sebab saya setuh dengan angin. Itu makna jismiyah. Kerana tu salah sangat-sangat kalau orang kata Tuhan duduk atas aras. Cuma ada orang yang kata gitu tu, kita anggap dia ni jahil lah. Mudah-mudahan dia jahil sungguh-sungguh, dia tak maksud bahawa duduk tu dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala itu orang kata jisim. Mudah-mudahan gitulah. Tapi kata-kata tu kata-kata yang mungkar. Kata-kata yang tak sepatutnya kita lafazkan. Sebab makna dia amat-amat dekat dengan kefahaman yang salah, dekat sangat-sangat dengan kefahaman golongan mujassimah dan juga musyabbihah. Ya Allah.
Mereka mengingkari turun, datang dan istiwa Allah dengan maksud yang membawa makna jismiyah seperti berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan sebagainya. Mereka mengakui istiwa Tuhan atas arash dan mengingkari istiwa dengan maksud yang sesuai bagi jisim kerana istiwa jisim mempunyai kaifiat sedangkan istiwa Tuhan pastinya tidak. Okey. Ini yang kita ahli sunnah al-Asy'ariyah, kita tidak pernah menafikan istiwa. Yang kita nafikan duduk yang diketengahkan oleh rakan-rakan salafiyah kita tu kita nafi. Tapi kerana mereka tak nak beza, otak jadi tupu. Orang nafi duduk, dia kata orang nafi istiwa. Tak ada seorang pun di kalangan ulama Asy'ariyah yang menafikan istiwa Allah di atas arasy. Yang mereka nafikan ialah makna yang diketengahkan oleh salafiyah wahabiyah yang kata Tuhan duduk atas arasy. Lafaz duduk tak sabit dalam Quran. Yang sabit dalam Quran adalah lafaz istiwa. Tapi ni kerana orang kata kefahaman tu tupu. Ini nak beza. Orang nafi istiwa ke, orang nafi dia. Orang tolak dia ke, orang tolak ayat Al-Quran. Orang tolak dia, bukan tolak ayat Quran. Tapi dia kata orang tolak Al-Quran, tolak hadis, tolak sunnah dan sebagainya. Ya Allah. Inilah perjalanan sebenar salaf yang diikuti oleh para sahabat dan tabi'in. Sementara kumpulan yang berselindung di sebalik gelaran salaf, ini antaranya salafiyah yang berlindung di sebalik gelaran salaf, sehingga nama kumpulan mereka sebagai salafiyah. Sedangkan mereka masih Salafiyah ni mereka bagi nama kepada mereka. Manakala lawang mereka bagi namanya Wahabi, benda sama je tu. Wahabi dengan Salafi sama je. Cuma dah dia suka kita panggil dia Salafi, kita panggil Salafi lah. Kalau orang tu dia suka kita panggil dia Pok Long, walaupun dia muda pada kita, kita panggil lah dia Pok Long. Suka Pok Ngoh, kita panggil lah Pok Ngoh, ikut dia lah. Ikut dia. Ini dia suka panggil Salafi, kita panggil Salafi. Cuma bimbang-bimbang, takut-takut orang salah faham sehingga orang melihat dia mewakili fahaman salah. Itu setengah ulama tak panggil juga dengan Salafi. Dia panggil dengan Wahabi juga. Supaya ada tujuan yang baik lah, nak jaga orang supaya tak salah terperangkap dengan kefahaman mereka. Tapi kalau kita panggil dalam keadaan orang tak terpedaya dengan mereka, tak ada masalah. Itu sepatutnya kita panggil, baru dia balah dengan kita. Kalau tidak, dia balah, dia istighfar perang kepada kita, dia masuk dalam internet, dia buat buruk-buruk nama kita pula. Salah sikit rapak dia bagi. Baik, ya Allah. Sedangkan mereka masih mensabitkan jisim bagi Allah atau masih ragu-ragu hingga berkata, kami tidak pasti adakah Allah itu jisim ataupun tidak. Hak ni macam dia kata. Ada saya dengar dalam YouTube tu, bahagian saya tak pasti Tuhan ni jisim ataupun tidak. Satu lagi dahsyat. Saya tak berani nak sebut aras ni sedia ataupun baharu. Tu akidahnya terlalu dahsyat. Akidahnya terlalu dahsyat. Saya tak berani nak sebut sama ada aras itu baharu ataupun sedia. Hak ni pula satu kumpulan, saya tak berani nak sebut ruh itu baharu ataupun sedia. Wala'iyadzubillah. Ini kata-kata yang mungkar, menunjukkan seakan-akan dia faham ada lagi selain daripada Allah yang sedia. Wajib kita kena i'tiqad selain daripada Allah semuanya baharu dan diadakan oleh Allah. Kecuali sedia yang dimasukkan itu dengan makna lama yang diistilah oleh ulama akidah sebagai qadim zamani. Qadim zamani, bukan qadim yang zati. Allah sebenarnya adalah musyabbih kerana secara tidak langsung mereka masih beranggapan boleh jadi Allah itu jisim. Ini adalah satu bentuk penipuan yang jelas. Baik, ya Allah. Perselisihan sebenar antara kita, yakni ahli sunnah dan puak musyabbih, golongan yang menyerupakan. Ahli sunnah sama ada di kalangan Asy'ariyah Maturidiyah, sama ada di kalangan ahli hadis, sama ada di kalangan ahli kashfi wal wujdan. Ahli kashfi wal wujdan, ahli tasawuf. Mereka ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yang jadi beza Asy'ariyah Maturidi, ahlul hadis, kemudian ahlul kashfi wal wujdan ni kerana metod dia, kerana metod beza. Akidah sama, metod dia beza. Metod apa? Bagaimana akidah itu disampaikan, bagaimana akidah itu dipertahankan. Manakala akidah sama je, Allah tidak bertempat, Allah tidak beranggota, Allah Maha Kaya, Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu kepada yang lain, sama saja. Ya Allah. Dan puak musyabbihah, puak yang menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk.
Puak Salafiyah Wahabiyah ni dekat-dekat dengan kefahaman musyabbihah. Dekat-dekat sangat dengan kefahaman musyabbihah. Bahkan sebahagian daripada mereka, saya pernah buat kajian dulu di Kuala Terengganu. Nak tengok aliran pemikiran sifat-sifat mutasyabahat di kalangan orang kata orang yang duduk di negeri Terengganu, ahli-ahli agama lah, ahli agama. Keluar daripada rizat saya tu 5% golongan yang ngaku mengikut Imam Ibn Taymiyah, golongan dia mengaku dia ni sebagai Salafiyah dan dia mengaku imam di dalam akidah Imam Ibn Taymiyah, kata Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia daripada atas ke bawah. Masa dia turun, arah duduk atas, dia duduk bawah. Tuhan duduk bawah daripada arah. Hak ni memang sah-sah musyabbihah. Nah, itu kita kata fahaman Salafiyah Wahabiyah ni kalau tak jaga, dekat sangat dengan tasbih. Manakala hak lebih kurang dalam 15% mereka yang mengaku sebagai Salafiyah Wahabiyah ni, Salafiyah Taimiyah ni, bila kita tanya gitu, dia tetap kata, dah, Allah tetap berada lebih atas daripada arasy. Walaupun dia turun ke langit dunia. Maknanya hak tu ahli sunnah wal jamaah. Dia nak sebut nama dia Salafiyah ke apa-apa, kepada dia lah. Tapi masih lagi faham ahlu sunnah. Tapi hak yang ngaku sebagai Asy'ariyah Maturidiyah secara jelas kata ini mustahil bagi Allah, mustahil bagi Allah. Clear molek. Menunjukkan bahawa orang yang ikut pemikiran Salafiyah Wahabiyah ni, dia lebih menghampiri kepada fahaman tashbih dan juga fahaman tajsim yang dahulu dipelopori oleh golongan Karramiyah yang diasaskan oleh Muhammad bin Karram As-Sijistani. Ini hak sebenarnya yang dipopularkan sebelum daripada tu oleh Maqatil. Maqatil ni salah seorang daripada tokoh tashbih yang Abu Hanifah kata, atana minal masyriq ra'yan khabithan, telah datang kepada kita daripada sebelah timur dua fahaman yang buruk, Jaham mu'attil, Jaham yang menta'tilkan sifat-sifat Allah, wa Maqatil musyabbih, dan Maqatil yang mentashbihkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya Allah. Puak musyabbih, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, merujuk kepada mengisbat dan menafikan jisim terhadap Allah. Setiap yang mawujud boleh jadi jisim atau bukan jisim. Mustahil ia bukan kedua-duanya ataupun sebaliknya. Ia mesti menjadi salah satu daripada dua kategori ini. Maka puak musyabbih tidak dapat lari daripada mengakui salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama, mengakui Allah adalah jisim. Ngaku Allah jisim, maka hukumnya kafir. Sebab berlawan dengan akidah yang dibawa oleh baginda Nabi, iaitu akidah tauhid. Yang kedua, menafikan jisim daripadanya. Dan yang ketiga, menafikan jisim daripadanya. Ya Allah, yang ketiga. Dan yang ketiga, berada dalam ragu-ragu antara isbat dan nafi. Mereka ini juga dianggap sebagai puak yang mengharuskan jisim bagi Allah, sekalipun mereka tidak mengakuinya, kerana tiada beza antara orang yang beranggapan boleh jadi Allah itu jisim dan orang yang mengakuinya. Ni golongan pertama dengan golongan ketiganya sama je standard. Orang kata dari segi hukumnya kafir belaka ni. Ya Allah. Semuanya adalah sesat dan telah melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Mereka telah meletakkan sifat perkara baharu yang terbatas pada Allah. Ahlul Haq beriman serta memutuskan tidak harus sama sekali bahawa Allah adalah satu unit, iaitu afrad di samping unit-unit lain yang semuanya dapat dirangkumkan dalam satu kata nama umum kulli, hingga menepati ke atasnya lafaz jisim. Okey, lafaz jisim, bawah pada jisim itu ada kereta, ada bukit, ada kayu, semua ni adalah dirangkum pada kata jisim. Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh diletakkan dalam satu nama yang ada afrad-afrad selain daripada dia, yang sama-sama diletakkan nama tersebut. Ya Allah. Atau lafaz-lafaz yang digunakan untuk makhluk. Sesiapa yang benar-benar yakin bahawa Allah bukan jisim, pasti segala sifat yang melazimi jisim akan gugur daripada ingatannya. Sesiapa yang masih mengaitkan Allah dengan jisim, bererti imannya masih dipengaruhi saki-baki kesesatan. Apa dia sifat-sifat yang melazimi jisim? Pertamanya bertempat, yang keduanya bermasa, yang ketiganya berarah. Ada atas, bawah, depan, belakang, kiri,
kanan. Dan berhimpun dan juga bercerai. Maknanya duduk setempat, orang ni duduk sini, orang ni duduk sini. Maknanya kalau begitu, ini adalah jisim. Allah Subhanahu Wa Taala bukan jisim, sebab Tuhan kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi kita berhenti situ dululah. Lagi kita sambung, ada Allah ketika mana tidak wujud selainnya. Wallahu a'lam. Kita berhenti ada tu tak? Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas diskusi kitab sesi pertama. Jadi kepada hadirin sekalian, insya-Allah boleh ambil makanan di kaunter pendaftaran, dan kepada yang ingin qada hajat ke solat duha dulu, insya-Allah dipersilakan. InsyaAllah sebelah suku kita mulakan balik insyaAllah. Sekian, terima kasih.